Kita tahu pernah diturunkan apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Adam. Pernah diturunkan apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Idris alaihi salam. Apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Syis alaihi salam. Apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pelengkap kepada suhuf-suhuf tersebut, Allah menurunkan 4 buah kitab, yaitu Taurat menerusi Nabi Allah Musa, Zabur menerusi Nabi Allah Daud, Injil menerusi Nabi Allah Isa, dan Al-Quran sebagai pelengkap kepada semua suhuf dan kitab tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ini telusuran awal kita ialah berkenaan dengan kitab Taurat. Dan kita tahu secara pasti Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Hari ini dalam pegangan orang-orang Yahudi, kitab Ibrani ini, Ibrani merujuk kepada orang-orang Yahudi. Kitab Ibrani hari ini dipanggil sebagai Tanakh. Jadi bila kita dah tahu Tanakh ini sebagai foundation dia, Tanakh ini sebagai sumber dan asas, bawah pada Tanakh ada 24 buah kitab yang terdiri daripada 3 komponen. Yang pertama kita sebut tadi Taurat, yang kedua Nevi'im, yang ketiga ialah Ketuvim. Jadi di depan tu ada akronim-akronim penting. Macam Taurat dimulakan dengan huruf Ta ataupun T. Nevi'im dimulakan dengan huruf Nun ataupun N. Dan yang terakhir Ketuvim berakhir dengan huruf K ataupun Kaf. Jadi Ta, Nun, Kaf itulah yang membentuk perkataan Tanakh tu. Jadi istilah Tanakh tu akronim daripada 3 komponen tadi. Baik, bila sebut tentang Taurat, merujuk kepada Taurat Nabi Musa, atau juga disebut Taurat 5, atau juga disebut Pentateuch. Dalam tu ada 5 benda penting. Sebab tu dipanggil Taurat 5. Inilah yang kita belajar dalam kitab Bible Perjanjian Lama. Ada the book of Genesis, ada the book of Exodus, ada the book of Levi, ada the book of Chronicle, dan ada the book of Number. Walaupun demikian, kita harus memahami Taurat sebelum ini ditafsirkan oleh ulama-ulama ataupun Rabbaini daripada Yahudi selepas pada kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka menuturkan secara turun-temurun secara lisan. Jadi lisan itu kita nak dapat di mana? Tak akan dapat kecuali telah disadurkan kepada ulama-ulama yang menjadi murid mereka. Jadi sebab itulah Taurat yang 5 dipanggil undang-undang bertulis ataupun Taurat yang bertulis. Yang mana Taurat lisannya? Yang Taurat lisan, yang inilah yang kita panggil sebagai Talmud. Kalau Yahudi sebut Taurat Shebiktaf, dia merujuk kepada Taurat 5, Taurat Musa. Kalau dia kata Taurat Shebi'al-Pal, Taurat Shebi'al-Pal ni merujuk kepada kitab Talmud. Talmud sebenarnya ialah pentafsiran kepada kitab Taurat. Tetapi kita harus memahami latar belakang sejarah. Bagaimana Talmud ini berpunca. Talmud ini terhasil sewaktu adanya Talmud di Palestin. Ataupun Talmud Baitul Maqdis. Tetapi bila berlaku serangan besar-besaran kerajaan Babylon dulu kepada kerajaan Judah. Kita tahu kerajaan Judah dulu terbahagi kepada 2, walaupun semuanya adalah 12 keturunan anak Nabi Yaqub alaihi salam. Ada dahulu kerajaan Israel, ada dahulu kerajaan Yahudi. Yang mana kerajaan Israel didominasi oleh 10 keluarga dan Yahudi didominasi oleh 2 keluarga. Jadi lama akhirnya kerajaan ini tumpas di tangan kerajaan Babylon yang masa itu dikuasai dan dirajai oleh seorang raja yang bernama Bukhtansar. Bukhtansar bahasa Arab, mungkin ramai yang tak pernah dengar, mungkin ramai yang tak kenal. Tapi bila kita buka buku sejarah, dia dinamakan sebagai Nebukadnezar. Akibat serangan inilah kerajaan Judah ataupun kerajaan Yahudi Israel Raya ni dihancur sehancurnya, dimusnah semusnahnya, dilumat selumatnya. Inilah nasib yang pernah diterima oleh bangsa Yahudi dahulu.
akibat penyelewengan dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan terhadap kitab-kitab Allah, yang telah mereka melakukan terhadap para pemimpin daripada kalangan utusan Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Dan akibat dibawa sebahagian besar 80 orang Rabbaini yang paling alim di kalangan bangsa Yahudi itu ke mana? Ke Babylon. Lalu atas arahan dan saranan daripada Raja Bukhtansar ini, maka muncullah Talmud yang kedua dipanggil Talmud Babylon. Jadi sekarang ni ada dua bentuk Talmud yang mentafsirkan kepada kitab Taurat. Satu Talmud Palestin ataupun Talmud Baitul Maqdis. Yang kedua ialah Talmud Babylon. Tetapi Talmud Babylon berlainan, kerana dia ditafsirkan mengikut cita rasa, otak, akal dan minda manusia. Dia sudah banyak jauh daripada pentafsiran sebenar sebagaimana yang didominasi oleh Talmud Palestin ataupun Baitul Maqdis. Okey, itu tentang Taurat. Kita kembali ke tentang Nevi'im. Nevi'im pula terbahagi kepada dua. Ada Nevi'im Roshinim, ada Nevi'im Aharonim. Nevi'im Roshinim merujuk kepada nabi-nabi awal sampai kepada pemerintahan raja-raja. Ada 4 kitab di bawah Nevi'im Roshinim. Yang pertama ialah kitab Yoshua, ataupun dalam Al-Quran kita sebut Yusha, yang pimpin, yang teman Nabi Musa alaihi salam bawa ikan dalam kerajaan, bawa ikan dalam bakul, nak pergi cari, nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Sebab pemimpin pertama yang bawa masuk Bani Israel ke dalam bumi Kanaan atau Palestin, inilah dia. Selepas mereka menyeberang Laut Merah, macam-macam mehnah, macam-macam ujian, macam-macam tribulasi. Masa tu 2 orang adik-beradik ni masih hidup, Nabi Musa dan Nabi Harun. Sampai satu tahap mereka dah sampai pada sempadan nak masuk Kanaan, mereka sampai dah nak masuk Palestin. Tetapi mereka tak berani, mereka takut nak berperang dengan orang-orang Kanaan. Ini kita boleh ikuti dalam surah Baqarah, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa, ajak Tuhan kamu sekali, berilah berperang, kami tunggu di sini saja. Lancang tak lancang? Lancang. Akibat kalam dan perkataan inilah Allah tarik balik bumi Palestin menjadi hak milik mereka secara mutlak. Tapi mereka lupakan sejarah ini, nak juga masuk. Akhirnya berlaku pada zaman siapa? Zaman Yusha, selepas kematian Nabi Allah Musa. Yusha masuk. Waktu tu Yusha berperang habis-habisan menentang orang-orang Kanaan. Dia bawa Bani Israel. Akibatnya apa terjadi? Mereka berperang tu dah hampir menang. Peratusan tu kemenangan berada di pihak mereka. Tapi petang tu petang Jumaat. Malam tu pula nak masuk malam Sabtu dah. Petang Jumaat berperang tu nak masuk malam Sabtu, confirm menang, nak menang. Bimbang satu benda. Sebab di sisi orang-orang Yahudi, Sabtu adalah hari Sabat. Hari yang perlu dimuliakan dan tak boleh sama sekali menumpahkan darah. Jadi atas dasar inilah doa daripada Nabi Allah Yusha, kita tengok keajaiban yang Allah tunjuk, matahari terhenti pada tempat dia, masa tak berjalan. Inilah sejarah dia, matahari tu berhenti, jadi macam stop masa, perang sampai menang. Jadi sebab dialah manusia pertama, raja pertama, nabi pertama yang bawa masuk orang Yahudi ke bumi Kanaan ataupun Israel, maka cerita yang pertama dalam Nevi'im Roshinim itu dimulakan dengan kitab Joshua. Lepas tu barulah kitab para hakim. Lepas Joshua meninggal, ada 3 lagi pemimpin. Lepas tu naik para hakim, 12 hakim. 12 hakim ni diambil daripada 12 keturunan Nabi Allah Yaqub lah. Kan anak Nabi Allah Yaqub ada 12 orang. Setiap daripada kabilah tu kena sediakan seorang hakim. Hani hakim seorang, hani hakim seorang. Jadi bila ada 12 keturunan, hakim tu ada 12 orang. Ni zaman pemerintahan para hakim. Bila hakim-hakim ni banyak dah melakukan penganiayaan dan kezaliman, maka Bani Israel ni mengadu kepada siapa? Mengadu kepada seorang Nabi yang hidup selepas pemerintahan para hakim, iaitu Nabi Samuel.
Nah, dengar tak Nabi Samuel? Dia ada kitab nombor 3 tu, kitab Samuel. Jadi Nabi Samuel ni ada peranan penting untuk cari raja yang keseterusnya. Sebab di tangan dia ada tongkat Nabi Musa, warisan daripada keluarga. Tongkat Nabi Musa tu duduk dengan dia, duduk dengan Nabi Samuel. Satu lagi ialah terampet orang Yahudi. Dia ada simpan tongkat Nabi Musa, satu lagi tanduk yang lekat-lekat tu, dalam tu diisikan minyak. Nak dikisahkan ialah, masa tu ada seorang pemuda yang tengah cari kambing dia yang hilang. Lalu dia lalu kawasan depan rumah Nabi Samuel. Jadi dia tanya Nabi Samuel, ada nampak tak gembalaan aku, ada nampak tak ternakan aku? Tiba-tiba waktu lelaki tu ada di hadapan rumah Nabi Samuel, dia tengok minyak yang di dalam tanduk tu mula menggelegak dengan sendirinya. Sebab pesanan daripada nenek moyang sebelum ni nak cari pemimpin yang seterusnya, kalau lelaki tu masuk dalam rumah atau mendekati kawasan ni, minyak dalam tanduk tu akan menggelegak. Dan satu lagi, kena ukur tongkat Nabi Musa dengan ketinggian lelaki tadi, dia akan sama. Dia pergi ambil tongkat, ukur dengan orang ni, sama padan. Inilah orang yang dimaksudkan. Siapa lelaki tu? Ingat dalam Quran, hujung-hujung surah Baqarah, ada peperangan berlangsung antara dua nama, Talut dan Jalut. Lelaki tadi, pemuda tadi, figure tadi, personality tadi, Talut. Jadi Talut diangkat jadi pemimpin, jadi raja Bani Israel. Masa tu nak lawan Jalut dengan tentera-tentera Goliath dia. Nabi Daud lah jadi komander perang Talut. Dan dialah yang berjaya bunuh Jalut. Jadi itu kitab yang ketiga. Yang keempat ialah kitab raja-raja. Raja-raja tu termasuklah Daud, lepas Daud Sulaiman, lepas tu anak dia Rohbaam, Yarba'am, sampai raja-raja terakhir, kerajaan Judah dan kerajaan Israel Raya. Tu Nevi'im, Roshinim. Kalau kita tengok Nevi'im yang kedua, Aharonim, dia lebih kepada kisah yang pertama ialah Nabi-Nabi juga. Yang pertama ialah Nabi Yesaya. Kitab yang kedua, Nabi Yeremia. Yang ketiga, Nabi Yehezkiel. Yang keempat, dia panggil Tre Asar. Tre Asar ni ialah kitab Nabi-Nabi kecil yang 12. Siapa dia? Yang pertama, Nabi Hosea. Yang kedua, Nabi Yul. Yang ketiga, Nabi Amos. Yang keempat, Nabi Obadjah. Yang kelima, Nabi Nahum. Yang keenam, Nabi Mikha. Yang ketujuh, Nabi Yunus. Yunus kita ada dalam Quran. Tapi dalam Taurat disenaraikan sebagai Nabi yang kecil, Yunus. Yang ketujuh, yang ke-8, Nabi Habakuk. Yang ke-9, Nabi Zefanya. Yang ke-10, Nabi apa? Hajai. Yang ke-11, Nabi Zakaria. Zakaria bapa kepada Nabi Yahya. Juga disenaraikan Nabi yang kecil. Yang terakhir ialah Malakhi. Ni 12 Nabi-Nabi kecil. Tapi dalam dua Nabi kecil tadi, dia dianggap besar dan wajib dipercayai dan diimani dalam wahyu Quran, Yunus dengan Nabi Zakaria. Kalau Ketuvim ni, cerita-cerita hak dalam tu lah dalam bentuk sejarah. Banyak, antaranya Samson and Delilah. Nabi Samson kan? Nabi Samson dah dengar tak? Hak kuat, hak gagah tu. Kalau potong rambut dia tu baru dia jadi lemah. Samson and Delilah. Baik. Teras kepada kitab mereka ini ialah Taurat, ialah Nevi'im, ialah Ketuvim. Tapi pasal apa mereka boleh menyimpang jauh? Mereka boleh mengambil jalan yang salah, dan sampai hari ini Yahudi-Yahudi yang dianggap sebagai Zionis ini dianggap sebagai yang paling tegar menentang Allah Subhanahu wa taala dan nak menghancurkan manusia secara keseluruhan dengan bersekongkol iblis, syaitan dan dajjal. Why? Kalau kita tengok pada awal-awal sejarah Bani Israel ni, kita sudah rasa pelik yang amat. Pasal apa? Mereka mengaku beriman di belakang Nabi Musa, Nabi Harun, dua orang Nabi dengan mereka. Bila selepas berlaku penyeberangan Laut Merah, Nabi Musa dipanggil oleh Allah bermunajat di atas Bukit Tursina. Berapa hari? 40 hari. Lambat sikit turun, apa berlaku? Siapa buat hal? Musa. Musa buat hal. Ingat, Musa zaman tu ada dua orang. Nabi Musa, Musa bin Imran, bin Qahat, bin Azir, bin Lewi, bin Yaqub. Yang ni Musa bin Zafar.
Musa bin Zafar itulah dikenali sebagai Musa As-Samiri. Jadi dialah buat apa? Buat patung. Patung apa? Patung lembu. Dan lembu ni dibuat daripada emas. Dan lembu ni boleh bercakap. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel yang duduk belakang Nabi Musa boleh terpengaruh dengan dakwah dan penipuan Samiri? Kita Nabi dah lama tinggalkan kita. Nabi dah lama wafat 1400 tahun lebih. Kalau hari ni orang buat kita, depan kita lembu suruh sembah, senang ke payah nak sembah? Payah. Hak Nabi tinggal jauh. Ni Nabi hidup sekali, sembah lembu ni boleh sembah. Pasal apa? Terlampau mudah. Nabi hidup lagi ni, tinggal 40 hari saja. Sebab waktu berada di bumi Mesir. Pasal apa? Sebab di Mesir masa tu dah berlaku apa yang berlaku di Babylon. Babylon dulu, Babylon tu Namrus. Namrus ni, nama betul dia apa? Namrus lah. Bin Kan'an, bin Kush, bin Sam, bin Nuh. Dia tu cicit nombor 5 Nabi Nuh baru. Zaman Namrus kita tahu. Namrus pakar dalam bidang astronomi. Namrus pakar bidang astrologi. Lalu dia menubuhkan ilmu palmistry. Hak 12 tu. Cancer, Gemini, Leo, Sagittarius, Capricorn tu. Tu bukan zaman ni. Namrus lagi. Begitu juga sistem seksagasimal tu. Yang berteraskan nombor asas 660. 60 saat sama dengan 1 minit. Zaman Namrus lagi. 60 minit sama dengan 1 jam. Zaman Namrus. 360 darjah simetri. Hak kita nak melukis plan, nak buat peta. Zaman Namrus. Sebab Namrus cukup cekak dalam architecture. Architecture ni lah di kemudian hari dikenali sebagai para stone mason. Stone mason bergabung dengan architecture lalu membentuklah apa yang dikatakan sebagai Freemason yang dirasmikan dan disahkan pada awal abad ke-18. Tapi zaman Namrus, dia suruh rakyat-rakyat dia sembah apa? Sembah matahari, sembah dewa-dewa. Banyak dewa zaman Namrus. Dialah pencipta awal kuil Mardut. Dialah zaman Babylon juga buat taman tergantung. Kota Nineveh di Assyria Empire tu zaman Namrus juga dibina. Itulah kehebatan Namrus. Tapi yang jadi masalah di kemudian hari bila kesombongan berlaku, congkak berlaku, takabur berlaku, dia mengaku jadi Tuhan. Dan paling level pun dia manusia yang menjadi pengantara jambatan dan perhubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan watak ini dibawa sampailah kes Nabi Isa. Sebab watak yang akan keluar tu watak seorang manusia yang boleh jadi penghubung antara manusia dengan Tuhan, dan key dia ialah syurga. Tanpa orang ni tak dapat syurga. Zaman Namrus dia dah mula. Tanpa aku kamu tak akan dapat syurga. Jadi akulah Tuhan, dalam masa yang sama akulah yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhan. Jadi hiduplah Namrus zaman dia. Isteri dia siapa? Isteri Namrus siapa? Semiramis. Isteri dia tu mak dia. Namrus kahwin dengan mak sendiri. Namrus kahwin dengan ibu sendiri. Dialah anak, dialah suami kepada Semiramis. Tapi lepas Namrus meninggal, Semiramis tengok apa? Di taman dia, di kebun dia tu ada satu dahan pokok zaitun. Yang dah reput, yang dah mati, tiba-tiba keluar satu tunas kecil, tunas baru. Pohon tu dah mati, dahan tu dah mati, ranting tu dah mati, tapi tiba-tiba keluar tunas. Lalu dia dapat idea, dia mengandung. Dia mengandung, tapi tak ada bapa, tak ada suami. Seolah-olah mengandung sendiri, mengandung magic. Lalu keluarlah seorang anak. Anak tu, Ninus pun orang panggil, Tammuz pun orang panggil. Tammuzi satu lagi. Ninus pun dia, Tammuz pun dia, Tammuzi pun dia. Jadi, bagi Semiramis, dia menganggap Tammuzi itu adalah reincarnation, pengembalian semula Namrus ke dunia. Hakikatnya anak ni nama Tammuz, tapi roh duduk dalam tu roh Namrus. Sebab itulah sebelum anak ni lahir, pokok zaitun hak tumbuh tadi itu dijadikan sebagai clue dan perlambangan. Kemudian dia letak satu pohon yang dipanggil pohon evergreen. Kemudian setiap kali 25 Disember bangun pagi esok penuh dengan hadiah di pohon evergreen ni. Roh Namrus mari sangkut hadiah pada pohon evergreen.
25 Disember tu tarikh lahir Namrus.